Selamat pagi dan salam sejahtera kepada semua pelajar yang dikasihi sekalian. Selamat bergabung kembali pada kelas KMK kita hari ini dengan tajuk baru iaitu Seloka Pandai Pak Pandir. Jadi tajuk pembelajaran kita pada hari ini akan dibentangkan. Hai Debra, selamat pagi. Ada lagi kan bagi salam selamat pagi di sini. Selamat pagi. Debra, selamat pagi everyone. Good morning everyone. Good morning Joanne. So hari ini kita akan teruskan pembelajaran kita untuk tajuk baru kita iaitu Seloka Pandai Pak Pandir yang akan dibentangkan oleh Clement. Okay, Clement. So sebelum kita dengarkan pembentangan daripada Clement, cikgu share dahulu rakaman lagu ataupun dendangan seloka oleh senior kamu tahun lalu untuk Seloka Pandai Pak Pandir sebagai mukadimah. Okay, so kita play dahulu ya. Cikgu share dulu. Nampak kan? Nampak cikgu. Nampak cikgu. Alright. Dengar suara? Cikgu kasih kuat volume. Wait. Ya, okay, sabar ya sayang-sayang sekalian. Semua, nama saya Lindiana. Okay, sudah? Pelajar Okey, sudah. tingkatan 6 Alright. dan pusat tingkatan 6 SMK Limbanak Penampang Sabah akan mendendangkan Seloka Pandai Pak Pandir. Enjoy. Pandai-pandai wahai Pak Pandir, anak dipijak, dagang dijinjing, kucing dibunuh, tikus dibela, harta habis, badan tergadai, mendengar gelagat dagang. Tak sedar bertelanjang, mendengar guru di langit, air tempayan dicurahkan. Mulut kena suap pisang, buntut kena cangkuk konak, gunting makan di hujung. Pak Pandir juga yang menanggung. Apa didengar gelagat dagang, gelagat rambutan jantan, orang berbunga, dia berbunga, orang berbuah, dia haram. Kilat memancar, hujan tak jadi, awak jugalah yang menanggung. Silap-silap menabur budi, kita rugi, orang yang untung. Pandai-pandai wahai Pak Pandir, diri sendiri juga menanggung. Pandai-pandai wahai Pak Pandir, kisah benar bukan menyinggung. Anak dipijak, dagang dijinjing, kucing dibunuh, tikus dibela, hartalah habis, bawaan tergadai. Mendengar gelagat dagang, tak sedar bertelanjang. Mendengar guru di langit, guru di
gerakan. Mulut kena suap pisang, kena suap pisang. Buntut kena cangkuk onak, kena cangkuk onak. Guntinglah makan di hujung, makan di hujung. Pak Pandir juga yang menanggung, yang menanggung. Apa didengar, didengar gelagat dagang. Gelagat rambutan jantan, rambutan jantan. Orang berbunga, berbunga, dia berbunga. Orang berbuah, berbuah, dia haram. Kilat memancar, memancar, hujan tak jadi. Awaklah juga kecundangan. Terima kasih karena telah menonton. Don't forget to like, share, and subscribe to channel Cikgu Connie. Bye. Hai. Okay, so kita balik ke kelas. Okay, macam mana? Terhibur? Terhibur? Terhibur, Cikgu. Best kan suara dia, bestnya dia nyanyi. Mau dengar Sangat lagi? terhibur. Sangat terhibur kan, Mon? Sampai si Debra bilang dia mau dengar lagi. Siok suara dia, gerimis Ya, mengundang. suara dia merdu. Suara dia merdu. Tapi dia ni sudah berhentilah di form 6, dia tidak teruskan. Dia ambil tawaran lain. Jadi sebenarnya kalau mau dengar lagi kamu pergi saja channel Cikgu, kamu cari di sana Seloka Pandai Pak Pandir. Sebenarnya Cikgu mau juga dengar kamu orang nyanyi nih sikit-sikit. Boleh Ketua? Boleh Ketua? Boleh sudah nih jadi lagu tidur. Jadi bobo. Boleh kan nih? Siapa boleh nyanyi sini? Monica tidak boleh lah. Kesian Monica. Kesian nanti hilang selera kamu. Ribut nanti. Tidak apa, nanti kita set masa. Satu hari nanti Cikgu akan dengar kamu ramai-ramai nyanyi Seloka nih. Sebab biasanya kalau di kelas Cikgu, memang Cikgu akan bawa pelajar untuk sama-sama nyanyi lah. Kalau di kelas hidup lah, kelas bersemuka. Tapi sekarang kan kita online. Jadi kita belajar dahulu, kita kupas dahulu Seloka ni dan kita tengok macam mana. Kalau kita ada masa, mungkin kita boleh ambil sedikit masa untuk nyanyi. Kita tengok nantilah, ya? Boleh kan? Boleh. Boleh, Cikgu. Okay, so kita terus. Kenapa tidak orang mau temankan Cikgu buka kamera? Avril. Alah, Avril. Ya, Cikgu. Buka lah. Kesian bah si Monica yang berhingus-hingus pun kan dia buka kamera. Mon, kalau rasa tidak mau buka, tidak apa. Mon, Cikgu faham situasi Monica. Okay? Yang lain-lain buka lah. Terutama nih si Clement pembentang. So, kita tidak akan buang masa. Kita akan dengar pembentangan dari Clement. Silakan Clement. Oke, Cikgu. Hai Ruth. Hai Ruth. Silakan Clement. Boleh start? Boleh Clement, kamu tekan itu hype dulu. Oke. Alright, okay, silakan. Selamat pagi, saya ucapkan kepada guru KMK kita, yaitu Cikgu Connie dan seterusnya kepada rakan-rakan. Pada hari ini saya akan membentang Seloka Pandai Pak Pandir. Definisi Seloka Pak Pandir. Seloka ialah puisi Melayu bebas yang tidak mempunyai bentuk tertentu dari segi rangkap, jumlah, baris sama ada mempunyai irama atau tidak. Kata seloka berasal dari bahasa Sanskrit yaitu
Shloka. Shloka. Fungsi umum Shloka. Fungsi umum Shloka ialah menggambarkan masyarakat yang melahirkannya, yaitu masyarakat yang amat mementingkan keharmonian dan ketatasusilaan. Digunakan untuk mengkritik sebarang perlakuan negatif anggota masyarakat tanpa menyinggung perasaan individu sasaran. Digunakan untuk menyindir, mengejek, melahirkan rasa benci terhadap sesuatu kelakuan manusia, memberi pengajaran dan panduan kepada seseorang dan sebagai alat kawalan sosial. Ciri-ciri umum Shloka. Karangan berangkap yang memakai bertentangan bunyi, ujung rima yang tidak tetap. Perkataan menyindir atau mengejek dikatakan dengan cakap yang berangkap. Percakapan gurau senda dan jenaka semata-mata, istimewa jika bercampur dengan rangkap atau pertentangan bunyi di mana-mana. Analisis Shloka Pandai Pak Pandir. Oke, sekejap Clement. Oke. Clement coba naik balik kepada fungsi, Clement. Fungsi. Clement pakai phone kan nih? Laptop. Oke. Coba slideshow. Abril nak kemana tu? Abril mau menyanyi dalam kereta tu. Menyanyi Shloka. Oke, so pergi vaksin kah, Abril? Vaksin? Oh, stay safe Oke, ikutlah setakat mana yang boleh ikut ya hari ini. So kita tengok fungsi umum Shloka menggambarkan masyarakat yang melahirkannya, yaitu ini fungsi umum. Tadi adakah Clement sudah beritahu fungsi Shloka Pandai Pak Pandir? Clement ada cakap? Kalau tiada Belum, tidak apalah. Belum? So, oke. Belum. Biarkan saja di sini. Tayang saja dulu. Shloka ni fungsi paling utama dia ialah yang tua nombor 2, mengkritik sikap negatif masyarakat. Sebab tu Shloka ni fungsi dia adalah sebagai alat sindiran, selain alat hiburan, okey. Alat sindiran kerana dia menyindir sikap-sikap negatif masyarakat. So kalau Shloka, ingat saja itu S. Fungsi utama dia adalah sindir dan hibur. Paling utama, menyindir dan menghibur selain menjadi alat didaktik. So fungsi dia alat sindiran, alat hiburan, alat didaktik. Okey? Alat komunikasi pun dia juga lah. Sama macam pantun lah. Dia ada fungsi-fungsi dia tersendiri. Cuma kalau pantun dia jarang menyindir. Dia memberi nasihat kan. Kalau pantun bagi alat hiburan. Cuma kalau Shloka ni dia memang banyak berupa sindiran. So ingat saja Shloka S ni sindiran. Ingat yang itulah fungsi dia. Alright? So untuk yang lebih dalam nanti Clement akan bentang. Boleh kan? Boleh faham kan apa maksud cikgu tu kan? Boleh. Alat sindiran, alat hiburan, alat didaktik. Didaktik tu artinya alat pengajaran. Dia memberi pengajaran. Macam kalau sindirannya ialah jangan menyindir sikap masyarakat yang mementingkan orang luar sehingga mengabaikan anak sendiri. Itu sindiran. Tapi unsur pengajaran dia, kita haruslah mementingkan keluarga kita berbanding orang luar. Jadi dia sama sebenarnya, dia berhubung kait. Alat sindiran, alat pengajaran tu sama. Okey Ruth, jangan pening Ruth. Okey Ruth. Boleh? Okey. Cantik masih Avril, pink. Okey Clement teruskan. Cantik Avril punya topeng. Thank you, Cikgu. Si Clement mana? Fungsi Shloka Pandai Pak Pandir. Clement, ada slide kamu? Ada sih. Ada pun saya kasih juga. Siapa? Tidak tertayang. Ruth, kamu ada nampakkah slide? sorry.
Monica, siapa lelaki di depan dan di belakang kamu tuh? Banyaknya jejaka handsome. Sekadar mencuci mata. Mudah-mudahan akan menyehatkan kamu dengan segera. Oke, teruskan. Terima kasih. Seterusnya fungsi seloka pandai pak pandir. Untuk menyindir seseorang, untuk mengejek seseorang, untuk menempelak seseorang, melahirkan rasa benci terhadap sesuatu kelakuan manusia, memberi pengajaran dan panduan kepada seseorang. Sebagai alat kawalan sosial, sebagai alat hiburan, menggambarkan corak pemikiran masyarakat. Seterusnya, ciri-ciri seloka pandai pak pandir. Menempelak tuh Syarif artinya macam menegur lah. Menegur perbuatan. Oke, kalau kita kena tempelak macam dia kena marah lah. Kalau mama tempelak, oi Avril, kau sudah buat kerja rumah kah? Kau sudah pergi mop itu dapur kah? Itu kalau Avril bilang belum, kenapa kau tidak pergi kasih bersih itu dapur? Itu tempelak lah tuh, teguran. Ya Avril, terkejut si Avril kena tempelak. Oke. Ciri-ciri seloka pandai pak pandir. Puisi bebas, terus 17 baris keseluruhan, binaan perkataan terdiri daripada 3 hingga 5 patah perkataan. Binaan suku kata antara 8 hingga 10 patah suku kata sebaris. 5 akhir yang bebas. Maksud seloka pandai pak pandir. Baris 1 dan 2. Pak Pandir lebih mengutamakan orang luar sehingga sanggup mengabaikan dan membelakangkan keluarga sendiri, selain melakukan perbuatan yang sia-sia dan tidak mendatangkan hasil. Oke, sekejap. Clement, sekejap. Oke, Oke. so kamu coba lihat buku teks kamu. Baris 1 dan 2 itu ialah anak dipijak, dagang dijinjing, kucing dibunuh, tikus dibela. Jadi di situ kamu nampak Pak Pandir tuh dia lebih mengutamakan orang luar. Orang luar itu ialah dagang. Pada perkataan dagang dia jinjing, anak dia sendiri dia pijak. So di situ yang dikatakan Pak Pandir mengutamakan orang luar sehingga sanggup mengabaikan ataupun membelakangkan keluarganya sendiri. Okey. Manakala untuk baris 2, kucing dibunuh, tikus dibela, artinya Pak Pandir melakukan perbuatan yang sia-sia dan tidak mendatangkan hasil. Buat apa pelihara tikus kan? Tikus tu binatang yang kotor, pembawa penyakit. Betul ke tidak? Betul ke tidak? Siapalah yang berminat mau jadikan tikus sebagai pet, sebagai binatang peliharaan. Lainlah kalau tikus Belanda, dia bilang si Debra, okeylah. Tapi ini memang tidak masuk akal lah. Dia bunuh kucing. Kucing tu sepatutnya dia pelihara. Hewan peliharaan yang comel, pandai bermanja, tidak mendatangkan penyakit. Tapi dia bunuh dan dia pelihara pula tikus. Jadi dia samalah macam sikap dia mengabaikan itu tadi di baris 1. Anak dipijak, dagang dia jinjing. Sepatutnya anak dia yang dia jaga. Tapi sini anak dia diabaikan, orang luar yang dia utamakan. So itu maksud baris 1 dan 2. Jadi bila Clement nyatakan di sini maksud seloka, dia nyatakan baris ni, tolong lihat baris pada buku teks kamu. Okey, pada buku teks. Macam ini baris 3 dan 5. So kamu terus pergi tengok baris 3 dan 5. Bermula dari harta habis bawaan tergadai, mendengar gelagat dagang tak sedar bertelanjang. So nanti Clement explain ini, kamu dapat gambaran dia. Okey boleh kan? Boleh? Boleh, Cikgu. Boleh. Okey, teruskan. Boleh. Baris 3 hingga 5, sikap Pak Pandir yang terlalu mempercayai orang luar menyebabkannya menanggung kerugian. Orang luar ialah orang dagang, suka mengambil kesempatan dengan menjanjikan pelbagai kesenangan. Alright. Nanti Clement. So coba kamu lihat baris 3 hingga baris 5. Di situ kamu nampak mendengar gelagat dagang tak sedar bertelanjang. Okey, mendengar guru di langit. Ini belum. Baris 3, baris 4, baris 5. Harta habis bawaan tergadai, mendengar gelagat dagang tak sedar bertelanjang.
So di situ apa yang Clement cakap tuh kamu boleh nampakkan Pak Pandir tuh dia terlalu mempercayai orang luar, yaitu si dagang, sehingga dia sendiri kerugian. Okay? So orang dagang ni kita tidak tahu dia punya niat. Orang luar yang kamu baru kenal, macam Avril baru saja kenal dengan belum kenal pun dengan Cikgu Koni misalnya, tapi kenal di ruang chat Alamaya. Tapi Avril percaya sepenuhnya kepada Cikgu. Cikgu bilang, kamu sudah menang cabutan bertua dapat iPhone. Ini banyak kan di internet kan? Banyak cabutan bertua, kamu menang itu, menang ini. Lepas tu tolong bank in saya deposit sejumlah wang ini untuk membolehkan pemprosesan hadiah itu disalurkan kepada kamu. Kamu percaya, kamu salurkan duit. So itu akhirnya akan merugikan diri sendiri. Belum kenal orang sudah terlalu percaya. Okay? Boleh faham kan situasi itu? Boleh? Boleh, Cikgu. Respon juga, jangan jadi cengkerik di alam maya. Nanti betul-betul jadi cengkerik. Tiba-tiba Monica sana, hilang muka Monica. Mana? Ada cengkerik saja nampak sana. Rupanya Monica sudah transform jadi cengkerik. Okay, so ni baris 3 dan 5 difahami. Okay, teruskan Clement. Baris 6 hingga ke 7. Baca tu baris Clement. Baru kamu explain. Baca tu baris. Ada buku dengan kamu kan? Ada. Okay, baca tu baris baru kamu explain. Muka surat? Surat 11. Okay. Baris 6 dan baris 7. Coba baca. Mendengar guru di langit, air di tempayan dicurahkan. Dan baca ni maksud kamu. Sikap tamak Pak Pandir dalam mengharapkan sesuatu yang belum pasti, menyebabkannya membazirkan dan membuang segala sesuatu yang dimilikinya, dengan harapan mereka akan beroleh sesuatu yang lebih banyak dan berharga. Betul. So kamu nampak di sana kan, mendengar guru di langit, air di tempayan dicurahkan. Baru dia dengar guru tu berdentum, dia sudah pergi buang air dia yang dia sudah sedia ada simpan dalam tempayan sebab dia mau sambut hujan. Bagi dia hujan akan turun. Guru bunyi, hujan pasti akan turun. So dia pergi buang air dia yang dia sudah lama simpan dengan harapan dia akan tadah air hujan yang baru. Tapi kalau hujan turun tidak apalah, dia untung. Kalau hujan tidak turun, apa akan jadi? Apa akan jadi? Apa akan jadi? Tiada air. Betul, dia berarti adalah air dia. Air yang sedia ada, dia sudah buang. Dia tunggu hujan, hujan tara turun punya, taralah air dia. Meyolah. Aisono baik, bukan asonansi. Okay? Dia adalah air. Okay. Itu Cikgu rasa senang faham ya. Stres juga muka kamu nih. Coba kamu senyum-senyum sikit, Ruth. Senyum coba. Ruth. Si Ruth tidak dengar Cikgu kan nih. Ruth. Senyum-senyum, Mbak. Dia berapa senyum-senyum. Si Monica mungkin susah senyum sebab dia kalau dia senyum sedikit. Oke. Paham baris 6 dan 7 kan? Oke, Clement, kita saja nih dua nih Clement, tiada orang mau menjawab kita. Paham, Teruskan. Cikgu, paham. Saya paham. Oke, bagus. Teruskan. Baris 8 hingga 11, Pak Pandir diperalatkan. Clement, baca tuh baris. Dari mulut. Mulut kena suap pisang, buntut kena cangkuk onak. Onak tu duri Onak tu duri, oke? Gunting makan di ujung, Pak Pandir juga yang menanggung. Oke. Yang bermaksud Pak Pandir diperalatkan oleh orang luar karena kebodohannya, sehingga menyebabkan Pak Pandir menanggung kerugian. Oleh itu, kita perlu berwaspada karena di sebalik tindak tanduk seseorang itu mungkin tersirat niat yang jahat. Iya, itu yang tersirat niat yang jahat tuh ada pada baris gunting makan di ujung. Oke, di situ tuh. Kalau yang Pak Pandir diperalatkan tuh, kamu boleh nampak bila mulut kena suap pisang, buntut kena cangkuk onak. Buntut kamu tahu kan apa itu buntut? Saya rasa kamu tahu kan?
Tahu? Tahu Cikgu. Oke, Oh. tahu. So di depan dia diberi makanan, dia diberi makanan lah, pisang kan. Dia kena cakap yang dia kena bagi yang manis-manis, yang indah-indah, yang muluk-muluk belaka. Tapi di belakang dia Pak Pandir ni ditikam, diambil kesempatan oleh si orang dagang. Itu artinya buntut kena cangkuk onak. Onak tu ialah duri. Okay? So sebab tu Clement cakap sini perlu berwaspada sebab di sebalik sikap seseorang tu mungkin ada niat jahat. So kita tidak boleh mudah percaya terhadap orang yang kita tidak kenal. Okey, apa ada soalan sekejap Clement? Oke. Ada soalan. Okey, teruskan Clement baris 12 tu. Apa didengar gelagat dagang, gelagat rambutan jantan. Orang berbunga, dia berbunga. Orang berbuah, dia haram. Kilat memancar, hujan tak jadi. Awak juga kecundangan. Yang bermaksud, sikap Pak Pandir yang suka meniru perbuatan orang lain tidak mendatangkan hasil apa-apa. Sebaliknya, Pak Pandir sendirilah yang rugi atau menerima akibatnya. Okey, cikgu mau tanyalah. Wilin. Kejap Clement. Oke. Clement. Wilin. Adakah Wilin? Ya, Cikgu. Okey, Wilin, cikgu mau soal. Cuba tengok baris 12 hingga 17 dalam slide-nya. Sikap Pak Pandir yang suka meniru perbuatan orang lain tidak mendatangkan apa-apa hasil. Di baris mana tu kamu akan jadikan itu sebagai maksud dia? Dalam seloka. Di buku kamu tu, pada muka surat 11. Di mana kamu nampak maksud ini? Cuba beritahu cikgu. Yang lain pun sediakan jawapan. Kejap ya, Cikgu. Ya. Dan yang lain cuba cari. Di mana kamu nampak Pak Pandir menanggung rugi? Debra ada jawab di sana. Debra jawab orang berbuah. Okey. Kita tunggu Wilin. Ada jawapan lain? Boleh juga jawab. Kalau rasa-rasa mau jawab saja. Kamu tingkatan 6 nih. Mesti aktif. Dia harap. Di baris berapa, Kak Cikgu? Di mana? Monica pun ada jawab. Orang berbunga, dia berbunga. Di sana sahaja, orang berbunga, dia berbunga. Itu sahajalah. Okey. Mungkin William punya line ni tidak stabil. Okey, ada sambungan di sini dalam ruang chat. Okey, orang berbunga, dia berbunga. Orang berbuah, dia haram, kata Avril. Okey, Annabel pun sambung. Monica cakap orang berbunga, dia berbunga. Annabel sambung, orang berbuah, dia haram. Oh, okey. Sarah pun jawab, orang berbuah, dia haram. So, kalau, thank you kamu yang respon ya. Kalau untuk sikap Pak Pandir yang suka meniru perbuatan orang lain, memang itulah ya, orang berbunga, dia pun berbunga. Tapi kalau bilang dia tidak mendatangkan apa-apa hasil, itu ialah orang berbuah, dia haram. Okey? Macam rambutan jantan lah kan. Berbunga juga. Tapi bila itu rambutan lain berbuah, itu rambutan jantan tidak, dia punya bunga tidak jadi buah. So itu artinya sikap Pak Pandir yang suka tiru perbuatan orang lain tidak mendatangkan sebarang hasil. Okey, boleh kan? Monica boleh? Boleh. Okey, yang lain pun juga harap boleh ya. Kalau tidak boleh, tanya. Okey, yang ni Pak Pandir sendiri yang menanggung rugi, di mana kamu jumpa? Thank you, Joanne. Pak Pandir sendiri yang menanggung rugi, di mana kamu jumpa tu? Kenapa saya pin Sabrina? Kilat memancar, hujan tak jadi, awak juga kecundangan. Okey, terima kasih Debra. Itulah dia. Terima kasih ya Debra. Kenapa terpin muka si Sabrina ni? Cikgu kah yang pin ni? Okey. Kamu nampak kan muka Sabrina karena pin tadi, Monica? Nampak? Tidak, mawar nampak yang pembentangan ini saja. Okey, cikgu saja yang pin, cikgu sajalah yang nampak. Okey, teruskan Clemens. Cikgu rasa untuk maksud seloka sudah selesai. Sangat mudah untuk dipahami ya. Semuanya tentang sikap negatif Pak Pandir yang lebih mengutamakan orang luar yang akhirnya menyebabkan diri dia sendiri yang menanggung kerugian. Silakan. Seterusnya ialah persoalan. Persoalan yang pertama ialah
Sikap mengutamakan orang luar berbanding keluarga sendiri. Sikap mengutamakan orang luar berbanding keluarga sendiri akan merugikan diri sendiri. Seharusnya keluarga sendiri perlu diutamakan agar melahirkan keluarga yang bahagia. Contoh, anak dipijak, dagang dijinjing. Persoalan yang kedua ialah sikap terlalu mempercayai orang luar. Sikap terlalu mempercayai orang luar akan merugikan diri sendiri karena orang luar mungkin akan mengambil kesempatan terhadap kita. Sikap berhati-hati terhadap orang dagang perlu untuk mengelakkan kita daripada menjadi mangsa penipuan orang luar. Contoh, harta habis, bawaan tergadai. Mendengar gelagat dagang, tak sedar bertelanjang. Persoalan yang ketiga, yaitu persoalan sikap tamak. Sikap tamak akan menyebabkan seseorang tidak mensyukuri segala sesuatu yang dimilikinya sehingga sanggup membazirkan apa yang dimilikinya. Sikap ini perlu dielakkan agar tidak merugikan diri sendiri. Contoh, anak dipijak, dagang dijinjing. Betulkah contoh kita nih, Clement? Sikap tamak, anak dipijak, dagang dijinjing nih? Tidak pasti ya juga. Coba buka kepada para pelajar. Betulkah tuh contoh sikap tamak tuh, persoalan sikap tamak, ambil ini. Kalau bagi cikgu ini contoh nih salah nih. Cikgu baris 3 tuh untuk apa Kak Cikgu? Contoh untuk persoalan sikap tamak. Harta habis, bawaan tergadai, itu? Iya. Macam mana itu boleh menyebabkan sikap tamak? Sebab dia terlampau percaya sama tuh orang. Lepas itu dia kasih keluar, lasas tidak dapat apa-apa. Okey, kalau kita dengar ayat kamu tadi, dia ialah sebab dia terlalu mempercayai orang luar kan, Joanne? Kan? Iya. Okey, so untuk baris itu, dia sesuai untuk contoh itu. Cuba Clement naik pergi slide atas, persoalan 1-2. Okey, ni Okey, persoalan 1 betul contoh dia. Ini nah, yang kedua ni persoalan sikap terlalu mempercayai orang luar. Maka ini ini ialah sikap terlalu mempercayai orang luar, maka contoh yang Joanne tanya tu dia memang sudah sesuai di sinilah. Okey, so turun balik, kita tengok sikap tamak. Okey, kalau sikap tamak tu, kamu ingat yang dia mau sambut air hujan, dia dengar guru, dia buang air hujan, air di tempayan sebab dia mau ambil air hujan baru kan? Tapi akhirnya, so kamu akan ambil pada baris itu sebab dia tamak, dia buang apa yang dia ada kerana dia mengharapkan sesuatu yang belum pasti yang bagi dia lebih lumayan lah. So sebenarnya di sana. Okey, Clement? Okey juga. Nanti Clement akan betulkan balik contoh ni. Clement ambil mendengar guru di langit, air di tempayan dicurahkan. Situ nampak itu sikap, mungkin sikap tamak tu lah ataupun mungkin sikap bertindak secara terburu-buru. Adakah isi kamu terburu-buru? Persoalan sikap terburu-buru. Ada? Clement? Tidak. Okey, so kalau tiada, mungkin apa yang kita akan buat ialah kita ambil di situ sikap tamak ni mungkin kita boleh ganti dengan persoalan sikap terburu-buru. Sikap terburu-buru. Okey? Sebab dia tidak fikir panjang sudah. Bila dia dengar tu guru di langit, bagi dia hujan akan turun, dia terus buang dia punya air dalam tempayan. Akhirnya hujan tidak turun, dia sendiri yang rugi lah. Okey. Alright. So kelas, make sure kamu buat pembetulan. Okey, teruskan. Persoalan yang keempat ialah sikap mudah diperalatkan. Sikap bodoh seseorang akan menyebabkan dirinya mudah diperalatkan oleh orang lain. Oleh itu, kita haruslah berwaspada kerana di sebalik tindak tanduk seseorang itu mungkin tersirat niat yang jahat. Contoh, mulut kena suap pisang, buntut kena cangkuk onak. Gunting makan di ujung, Pak Pandir juga yang menanggung. Okey, saya rasa ini jelas. Sudah diperjelaskan tadi. Apa persoalan kedua kamu nanti? Sekejap.
Mempercayai. Oke. Balik. Oke, ini betul lah. Kita terima yang keempat. Oke, ada soalan? Tiada? Tiada juga. Paham. Yang menjawabkan orang itu saja juga. Natasha Sabrina. Natasha Sabrina, di manakah Anda berada pada ketika ini? Natasha Sabrina. Elvera? Iya, Cikgu. Boleh ikut kah? Boleh faham? Paham juga sedikit. Ayah, kenapa sedikit tuh? Cikgu mahu paham banyak. Apa yang kamu tidak paham banyak tuh? Syoknya burung di rumah si Yung Yung. Rumah cikgu pun ada burung nih, Clement, tapi dia tidak berkicau pula pagi ini. Elvera, apa yang kamu kurang paham? Sebab kamu paham sikit, jadi coba beritahu apa yang banyak yang kamu tidak paham tuh. Bahaya nih. Bila ditanya. Jawab, Cikgu. Oke, William dipahami secara paham. Kalau kamu tidak paham, make sure kamu tanya. Defriska, Leona, Rubiona, oke kah? Lenny, Annabelle. Mana sudah kamu nih? Leona paham. Mana sudah yang kita tanya nih? Annabelle pun paham, oke. Fedora paham, oke. Kita kasih tinggal dulu lah, nanti kita balik kepada siapa nih? Siapa nih tadi? Elvera. Teruskan dulu, Clement. Persoalan yang terakhir ialah sikap suka meniru orang lain. Meniru perbuatan orang lain menyebabkan seseorang tidak berupaya mengetengahkan kelebihan diri sendiri, dan hal ini akan membawa kemudaratan kepada diri sendiri. Contoh, gelagat rambutan jantan, orang berbunga dia berbunga, orang berbuah dia haram. Oke kan yang nih? Paham kan? Paham. Thank you. Paham. Alright. Oke, Monica, kalau tidak tahan, cukup paham juga situasi kamu, Oke, teruskan, Clement. 5 persoalan tuh sudah cukup untuk kamu. Tak payah lagi kita tambah lah, sebab dalam exam pun kalau soalan tunggal 5 juga yang akan keluar. Oke. Yang seterusnya ialah kritikan sosial. Clement, apa tuh kritikan sosial? Apa yang kamu paham tentang kritikan sosial? Dia kritik lah. Dia kritik apa? Tentang itu syair. Tentang itu syair. Pandangan masyarakat yang negatif. Dia mengkritik sikap negatif masyarakat. So, perkataan kritik tu, kritikan ialah dia menyindir sikap. Menyindir sikap negatif. Kita sindir sikap negatif kan, sikap positif kita tidak akan sindir lah, yang positif kita akan puji. So, kritikan artinya sindiran terhadap sikap negatif. Sosial artinya masyarakat. So, kritikan sosial bermakna sindiran terhadap sikap-sikap negatif dalam masyarakat. So bila dia sindiran terhadap sikap negatif masyarakat, maka kamu punya fakta tu, keywords dia mesti ada perkataan masyarakat yang. Sebab dia masih tentang latar masyarakat. Oke. Coba teruskan. Yang pertama, mengkritik sikap masyarakat yang mengutamakan orang luar berbanding keluarga sendiri. Sikap mengutamakan orang luar berbanding keluarga sendiri akan merugikan diri sendiri. Seharusnya keluarga sendiri perlu diutamakan agar melahirkan keluarga yang bahagia. Contoh, anak dipijak, dagang dijinjing. Oke, thank you. Stop dulu di situ, Clement. Cikgu jawab dulu soalan Elvera ni.
Cikgu, Oke. persoalan tu huraian dia kita ambil daripada maksud rangkap kan. Okey, so untuk soalan Elvera ni, kalau kamu lihat fakta, okey, dia tanya tentang persoalan. Kita naik sekejap persoalan apa, Clement? Kejap. Okey, katakan di sini. Katakan di sini ya, stay sajalah. Okey, so persoalan pertama ialah persoalan sikap mengutamakan orang luar berbanding keluarga sendiri. Persoalan ni kamu ambil daripada puisi. Lepas tu huraian ini, okey, sikap mengutamakan orang luar berbanding keluarga sendiri. Huraian ini kamu adalah sini. Kamu fikir sendiri ya, fikir sendiri. Okey, kemudian kamu akan sokong dengan contoh baris. Kemudian contoh baris ni kamu akan bagi huraian contoh. Maksudnya jawapan kamu, fakta kamu yang persoalan sikap mengutamakan orang luar berbanding keluarga sendiri. Huraian pro kamu yang ada dot ni, sikap mengutamakan orang luar berbanding keluarga sendiri akan merugikan diri sendiri. Seharusnya keluarga sendiri perlu diutamakan agar melahirkan keluarga yang bahagia. Ini adalah huraian fakta. Setelah kamu bagi huraian fakta, maka kamu akan sokong fakta kamu ini dengan contoh. Just salin balik contoh baris yang menggambarkan fakta kamu ini. Ambil sahaja dari puisi. Selepas kamu turunkan contoh baris ini, maka langkah kamu seterusnya adalah huraikan contoh baris ini. So Clement dia tidak bagi di sini, sebab dia di sini dia hanya bagi fakta, huraian dan contoh. Jadi macam mana cara kamu untuk tulis huraian contoh? Coba kamu lihat baris ini, anak dipijak dagang dijinjing. Siapa yang memijak anak? Siapa yang menjinjing dagang? Pak Pandir kan? Kan? Ya, Cikgu. Okey, so dalam ayat huraian contoh kamu, selepas kamu turunkan contoh ni, kamu bina satu ayat, Pak Pandir, masukkan sudah watak kamu, Pak Pandir. Siapa watak dalam puisi kamu? Pak Pandir. Pak Pandir dikatakan mengutamakan orang luar berbanding keluarganya sendiri sehingga sanggup mengabaikan anaknya tetapi melayan orang luar dengan baik. Itu kamu punya kupasan maksud untuk contoh baris ini. Boleh faham? Boleh faham? So maksudnya... Boleh Cikgu, jelas. Okey, jelas. Okey, bagus kalau faham. Harap-harap kamu betul-betul faham. Selepas kamu contoh baris ni, turunkan contoh baris, mesti kamu bagi sedikit ulasan apa maksud contoh baris tu. Okey, so itu soalan Elvera. Cikgu harap menjawab. Kemudian soalan Joanne. Okey, Clement turun ke kritikan sosial pula. Soalan Joanne, Cikgu, kritikan sosial ini kita ambil dari mana? Dari rangkap atau merujuk sama persoalan? Okey, dia sama saja Joanne dan para pelajar. Fakta kamu untuk kritikan sosial ini kamu akan ambil daripada, kamu akan lihat daripada baris puisi. Kamu hayati baris puisi, kamu lihat apa maksud baris puisi itu, apa yang dia sindir. Okey, so bila kamu sudah faham apa erti apakah sindiran yang ada dalam baris puisi ini, maka kamu akan create kamu punya fakta. Jangan lupa guna mengkritik sikap masyarakat yang, okey. Jadi kamu nampak anak dipijak dagang dijinjing ni membawa erti bagaimana masyarakat itu mengutamakan orang luar sehingga mengabaikan keluarga sendiri. So itu yang kamu akan jadikan fakta. Mengkritik sikap masyarakat yang mengutamakan orang luar berbanding keluarga sendiri. Kalau Joanne tanya, dari mana dapat ini fakta? Fakta ini ialah kamu ambil berdasarkan maksud baris puisi itu. Kan tadi Clement ada nyatakan maksud baris 1 dan 2 ialah ini. Kan? Ada kan? Ada kan? Ada. So Clement ada nyatakan maksud baris 1 ialah sikap terima kasih. Maksud baris 1 tu kalau mengutamakan. Cuma Clement dalam analisis maksud, Clement sebut nama. Kan? Betul kah tidak? Ya. Dalam ayat fakta, kamu jangan pula masukkan mengkritik sikap Pak Pandir. Jangan. Dalam ayat fakta, jangan masukkan nama watak. Dia mesti umum sahaja. Just cakap masyarakat yang. So, di mana kamu akan masukkan Pak Pandir punya nama ialah dalam huraian contoh.
Artinya selepas kamu sebut contoh ini, di bawah sini, contoh anak dipijak dagang dijinjing. So di sini baru saya berhabis lah konon kasih gerak mouse saya, tapi kamu tidak nampak nih mouse saya bergerak sebab yang in charge nih Clement. Di bawah baris anak dipijak dagang dijinjing tuh kamu akan turunkan huraian contoh kamu. Oke, misalnya cikgu akan olah ayat jawaban tuh begini ya, kamu dengar baik-baik. Yang pertama, mengkritik sikap masyarakat yang mengutamakan orang luar berbanding keluarga sendiri. Sikap mengutamakan orang luar berbanding keluarga sendiri akan merugikan diri sendiri. Seharusnya keluarga sendiri perlu diutamakan agar melahirkan keluarga yang bahagia. Contoh, anak dipijak, dagang dijinjing. Pak Pandir dikatakan lebih mengutamakan orang luar tetapi mengabaikan anaknya sendiri sehingga menyebabkan keluarganya terbiar. Just macam tu. Simple kan? Artinya dalam huraian contoh baru kamu sebut nama Pak Pandir. Kamu jangan sebut nama Pak Pandir dalam ayat fakta dan dalam ayat huraian fakta kamu tu. Pada dot, nampak dot si Clement tu? Pada dot si Clement tu kamu jangan masukkan Pak Pandir. Okey, adakah sudah menjawab persoalan Joanne? Jelaskah? Jelas juga. Alright, thank you. Okey. Kalau ada soalan, tulis sahaja di ruang chat. Cikgu akan tengok juga, cikgu akan baca dan cikgu akan jawab. Okey, teruskan Clement. Yang seterusnya ialah mengkritik sikap masyarakat yang terlalu mempercayai orang luar. Sikap terlalu Clement, kejap ah. Ada soalan, kejap. Cikgu jawab dulu. Jadi cikgu itu 4 markah ngam-ngam. So fakta itu 1 markah, huraian fakta itu 1 markah, contoh 1 markah, dan huraian contoh 1 markah. So ngam-ngam 4 markah untuk 1 perenggan isi. Okey? Siapa nih yang soalnya? Camelia. Okey, Camelia. Okey, cikgu. Okey, minta maaf Clement. Kita terpaksa main mencelah-celah nih untuk jawab soalan. Okey, teruskanlah. Sikap terlalu mempercayai orang luar akan merugikan diri sendiri karena orang luar mungkin akan mengambil kesempatan terhadap kita. Sikap berhati-hati terhadap orang dagang perlu untuk mengelakkan kita daripada menjadi mangsa penipuan orang luar. Contoh, harta habis, bawaan tergadai, mendengar gelagat dagang. Tak sedar bertelanjang tu terpotongkah macam mana atau tidak masuk? Terpotong. Terpotong. Okey. Jadi ingat kamu plus di bawah tu selepas mendengar gelagat dagang sebenarnya ada sambungan lagi tu tak sedar bertelanjang. Jadi bila tak sedar bertelanjang artinya di situ Pak Pandir sudah habis harta dia, tiada sudah. Semua dia sudah pergi kasih gadai untuk diberikan kepada si orang dagang. So itu sikap negatif dia. So kalau kamu ingat tadi, seloka ni berfungsi selain sebagai alat sindiran. Alat sindiran tu kamu nampak sudah ada banyak sindiran di sini. Seloka ini juga berfungsi sebagai alat hiburan. So alat hiburan tu kamu boleh lihat pada frasa yang itulah yang tadi tu. Mendengar gelagat dagang tak sedar bertelanjang. So kalau kamu baca betul-betul, kamu akan rasa lucu lah. Kenapa lah Pak Pandir ni sanggup gadaikan semua harta dia untuk orang dagang sehingga kan dia sendiri terpaksa bertelanjang. Tiada sudah dia punya pakaian. Macam itu. Di situ letaknya unsur humor atau lucunya seloka ini. Ataupun mungkin pada baris mulut kena suap pisang, buntut kena cangkuk onak. Okay, kamu imagine lah dia punya buntut kena sangkut dengan duri. Sakit ke tidak tu kalau buntut kena cangkuk dengan duri? Kamu imagine kamu terduduk di atas duri. Syok kah? Syok? Tidak. Sakit. Clement, kenapa kawan-kawan kamu dalam kelas ni macam tiada sambutan nih Clement? Kan Clement? Malu kali. Aduh, mau malu apa? Matilah kita. Okey, tiada soalan. Clement nanti, okey kan tu kan nampak kan Clement yang tadi tu make sure masuk tak sedar bertelanjang tu kan? Okey. Okey, teruskanlah Clement. Tiada soalan kawan kamu ni, pandai sudah ni.
Yang ketiga, mengkritik sikap masyarakat yang tamak. Ini yang kita betulkan tadi itu, Clement. Ini yang kita betulkan tadi. Oke, tengok contoh dia pun kan kita sudah betulkan, dan di sini ini kita tukar masyarakat yang tamak atau masyarakat yang bersikap terburu-buru kan? Ya. Oke. Tapi kalau kita tengok kamu punya fakta nih dengan huraian pro kamu ni pun boleh juga diterima sebenarnya. Bila dia membuang apa yang dia ada tu, artinya dia tidak mensyukuri apa yang dia ada, sehingga dia mengharapkan sesuatu yang lebih berharga tanpa dia memikirkan adakah dia mampu memiliki benda tu kan, adakah benda tu akan jadi milik dia sehingga dia buang apa yang dia sedia ada kan. Ya. Cuma contoh ni lah perlu dibetulkan Clement, contoh ni memang salah lah ya. Okay. Coba saya ingin dengar macam mana kamu beda satu perenggan fakta 3 ni sebagai satu perenggan isi. Coba Clement yang beda. Okey, katakan contoh ni kita sudah tukar mendengar mendengar guruh di langit, air di tempayan dicurahkan. Itu kan contoh kita tu Clement. Okey, sekarang cuba Clement bina satu perenggan isi, ada fakta, huraian fakta, ada contoh, ada huraian contoh untuk isi yang ketiga. Cuba Clement. Kan tadi cikgu sudah ajarkan. Cuba buat. Tidak paham cikgu. Okey, cuba naik pergi kritikan kedua. Okey, ini kan cikgu sudah cakap tadi kan, cara bina jawapan mesti ada fakta, huraian fakta, ada contoh, ada huraian contoh. So, katakan kritikan 1 ni, cikgu ingin bina ayat jawapan dalam bentuk perenggan esei, dia akan jadi seperti ini. Pertama, mengkritik sikap masyarakat yang mengutamakan orang luar berbanding keluarga sendiri. Sikap mengutamakan orang luar berbanding keluarga sendiri akan merugikan diri sendiri. Seharusnya keluarga sendiri perlu diutamakan agar melahirkan keluarga yang bahagia. Itu huraian fakta. Kemudian, cikgu sokong dengan contoh. Contohnya, anak dipijak, dagang dijinjing. Selepas cikgu bagi contoh, cikgu kena bagi huraian contoh. So, ayat cikgu di situ, cikgu akan mula masukkan Pak Pandir. Pak Pandir dikatakan mengutamakan orang luar berbanding keluarga sendiri apabila dia sanggup mengabaikan anaknya sendiri kerana lebih mementingkan orang dagang. Cikgu translate maksud baris ni. So, itu nampak situ cikgu ada 4 ayat. Monica boleh tangkapkan? 4 kan ayat cikgu Monica? 4 ayat cikgu. 4 ayat cikgu tu. Ada ayat fakta, ada ayat huraian pro, ayat huraian fakta, ada ayat contoh baris dan cikgu huraikan huraian contoh pada ayat keempat. Fahamkah Clement? Paham. Okey, sekarang cuba Clement bina, inilah kita di sini sajalah. Perenggan jawapan untuk fakta 2 ni. Cuba. Clement. Bena. Cikgu minta kamu tu bena ayat jawapan satu perenggan isi untuk fakta 2. Cuba. Makin takut saya tengok Syarif punya gambar ni. Dia pandai ya cikgu. Cikgu sudah bagi contoh tadi tu cara dia. Kamu dengar cara cikgu tu sepatutnya kamu sudah ada gambaran tu. Monica, bolehkah Monica? Boleh try Monica? Dapat? Boleh, tapi yang bahagian huraian contoh tu sebelum berapa lagi? Okey, so Nina, harta habis bawaan tergadai, mendengar gelagat dagang tak sedar bertelanjang. Siapa boleh tafsir maksud ni? Ada tu tadi maksud yang si Clement sudah share. Ini baris keberapa ni? Clement?
Ya, Harta habis bawaan tergadai. Itu tadi apa maksud kamu tuh? Coba naik balik pergi baris maksud kamu sekejap. Sikap terlalu mempercayai orang luar, Cigo. Joanne, mungkin Joanne lah yang boleh, Nina. Tangkap dulu nih Joanne, sikap Pak Pandir terlalu mempercayai orang luar tekan. Tangkap, oke. Kita akan guna ini sebagai ayat huraian contoh. Salin saja ini. Sudah tangkap nih Joanne? Sudah ambil? Siap, Cigo, baca dulu. Gambar pun tidak apa Joanne. Ambil font, gambar. Oke, Cigo, aja. Kamu paham betul-betul cara menjawab, Sedapnya Syarif makan. Syarif makan seorang-seorang. Makan apa? Coklat kah? Oke, Cigo, sudah. Sudah? Oke. Sekarang Clement turun pergi bawah. Tempat yang tadi kritikan tuh. Alright, stop sini. Oke, Joanne, sekarang kamu buat satu perenggan isi untuk fakta kedua nih. Macam yang Cikgu sudah buat tadi. Yang contoh itu apa, Cigo? Dari atas, dari ayat fakta. Kritikan kedua bilang. Kritikan kedua ialah mengkritik sikap masyarakat yang terlalu mempercayai orang luar. Sikap terlalu mempercayai orang luar akan merugikan diri sendiri karena orang luar mungkin akan mengambil kesempatan terhadap kita. Kita perlulah bersikap berhati-hati terhadap orang dagang bagi mengelakkan kita daripada menjadi mangsa penipuan. Contohnya, harta habis bawaan tergadai mendengar gelajat dagang. Tak sedar bertelanjang. Oke, lepas tu ayat huraian contoh, sambung yang tadi. Sikap Pak Pandir yang dikatakan terlalu mempercayai orang luar menyebabkannya menanggung kerugian. Orang luar suka mengambil kesempatan dengan menjanjikan pelbagai kesenangan. Habis sudah tuh? Ya, itu aja. Oke, so itu cara kamu jawab. Apa yang kamu akan tambah di dalam sini nih hanyalah ayat huraian contoh. So di mana kamu dapat ayat huraian contoh, kamu lihatlah pada analisis maksud. Atau senangnya kamu lihatlah baris contoh kamu tuh apa maksud di sebalik baris contoh. So sebab tu kamu di Form 6 kamu punya cara untuk menjawab dia lebih kepada kebat analisis cara berfikir kamu. Kamu kena guna minda nih, jalankan, kasih jalan itu otak berfikir apa. Sebab kamu dalam Form 6, salah satu aspek yang akan kamu jalankan untuk puisi ialah kamu menganalisis karya. Bila kamu menganalisis, artinya kamu kena analisis baris-baris ini. Salah satunya, kamu kena tahu apa maksud baris ini. So that's why pemikiran kamu kena kritis. So untuk ayat huraian contoh, kamu just bagi maksud pada baris contoh yang kamu jadikan contoh. Okay? Saya rasa Joanne sudah dapat tangkap tuh cara dia. Faham sudah Joanne? Ya, paham. Ya, bagus. Clement, boleh faham sudah cara dia Clement? boleh. So make sure mungkin selepas ni kamu perlu buat apalah cara satu latihan untuk jadi lepas ni kami perlu tambah tu huraian dia lah tu. Ya, kalau dalam jawapan soalan esei, actually Clement sudah bagi fakta, huraian fakta, contoh. So apa lagi yang tiada? Huraian contoh lah. Itu saja. Okey. Huraian contoh. Okey. Ada soalan kah? Sudah cikgu. Sudah. Okey, so tiada soalan. Okey, teruskan Clement. Cikgu rasa habis sudah bahkan kritikan sosial berapa sudah Clement bagi? 5? Clement? Baru 4. Okey. Yang keempat ialah mengkritik sikap masyarakat yang mudah diperalatkan. Sikap ini macam sudah kan Cikgu? Macam sudah. Dia actually kan kalau kamu tengok persoalan dan kritikan dia lebih kurang kan? Ya. Cuma dalam kritikan tu kamu guna masyarakat yang sama sahaja, tiada beza. Contoh dia, huraian dia sama, huraian contoh pun exactly sama. Apa yang berbeza pada ayat fakta? Sebab itu di awal-awal pembelajaran kamu dahulu, cikgu ada cakap, kamu perlu kuasai kata kunci. Itu keywords dia.
So sekarang kamu nampaklah sudah kenapa kamu perlu kuasai kata kunci. Bila kamu kuasai kata kunci, kamu tidak perlu hafal 5 kritikan sosial, 5 persoalan. Cukup kamu hafal 5 persoalan. Selebihnya kamu convert menjadi kritikan masyarakat, unsur pengajaran, latar masyarakat, sama sahaja. Terbukti kan? Betul kan? Semua itu kan? Ya. Kita permudahkan. So kita skip saja nih. Ini sudah habis sebab apa persoalan dia sama. Ini unsur pengajaran pun tayang sajalah. Tayang 1. Okay, so di sini kalau unsur pengajaran kamu hanya guna perkataan kita haruslah. Okay, kamu guna tukar sahaja kamu punya keywords itu, kata kunci kita haruslah. Tengok faktanya lebih kurang sama kan? Mengutamakan keluarga sendiri berbanding orang luar. Sama kan? Respon cikgu? Sama. Sama kan tidak Monica? Cikgu, sama. Tolong pelajar yang lainnya kamu teliti ini. Yang dalam unsur pengajaran guna kita haruslah. Kalau message guna, message apa? Message apa? Lupa sudah kata kunci message. Message. Saya rasa tiada tuh si Kaiman analisis Pentingnya. message. Yes, pentingnya. So katakanlah ini. Katakanlah ini. Apalah macam kamu kasih jadi ini sebagai message. Yang ketiga nih. Jawab. Bagaimana kamu jadikan ini sebagai message? Ayat ketiga, fakta 3. Apa cikgu soalan? Soalan cikgu ialah, tidak dengarkah? Alamak. Kalaulah message ketiga nih, kita janganlah bersikap tamak. Kita mau jadikan dia message. Kamu bilang tadi kata kunci message pentingnya. Bagaimana ini ayat ketiga nih jadi message? Coba. Tambah pentingnya tuh di depan kita, janganlah. Oke, coba jadikan dia sebagai ayat fakta. Pentingnya kita janganlah bersikap tamak. Pentingnya kita janganlah bersikap tamak. Atau paling sesuai, pentingnya menjauhi sikap tamak. Pentingnya menjauhi sikap tamak yang akan membawa kerugian. Oke, gitu. So, yang akan membawa diri kerugian sendiri. Kepada diri sendiri. Siapa tuh panggil Cikgu tuh? Debra kan? Cikgu. Si Debra. Ya Debra. Cikgu, kalau pentingnya untuk tidak bersikap tamak. Boleh. Tapi boleh juga. Pentingnya kan kamu guna pentingnya. Tapi kalau kamu mau dia lebih macam terus tangkap itu dia punya inti, pentingnya menjauhi sikap tamak yang merugikan, yang akan membawa kerugian kepada diri sendiri. Cikgu ada soalan. Apa dia, Joanne? Debra, Cikgu, jawabkan. kalau saya mau buat sekejap Joanne, menjawab soalan kamu tuh, boleh? Boleh. Okay, thank you. Okay, silakan Joanne. Cikgu, kalau mau jawab yang bahagian message tu boleh ambil dari pengajaran lah. Boleh, sama saja tuh. Cuma kamu tukar kata kunci dia saja. Kan cikgu kan cikgu ajar kamu tuh kata kunci yang berbeza boleh kamu apply untuk fakta yang sama menjadi satu perkataan yang menepati kehendak soalan. Macam inilah kan. Yang keempat tuh kita boleh cakap pentingnya bersikap bijak agar tidak mudah diperalatkan. Macam tu. Pentingnya bijak. Contoh sama huraian tu pun sama juga lah cikgu. Sama saja. Ya. Cikgu. Syarif. Kalau message semua permulaan kata tu pakai pentingnya kan? Tidak ayat lain. Ada ayat lain biasanya dorang boleh guna sikap tamak membawa kerugian kepada diri sendiri. Itu pun dia jugalah. Atau macam ni, bijaksana akan membolehkan kita tidak diperalatkan oleh orang lain. Tapi biasanya cikgu selalu biasakan pelajar cikgu gunalah pentingnya supaya dia terus boleh tangkap apa keywords dia macam tu. So kalau message pentingnya. Kalau kamu mau guna perkataan lain membawa ataupun sebab message ni dia lebih kepada kesan bah. Kalau kamu buat ni kesan dia ini. Okay, macam tadi kan yang tamak tu sikap tamak membawa kerugian kepada diri sendiri. Itu kalau kamu tidak mahu guna pentingnya.
Tapi kalau kamu mahu guna pentingnya, maka dia akan pentingnya menjauhi sikap tamak yang akan membawa kerugian kepada diri sendiri. Boleh, Syarif? Boleh. Alright, thank you atas soalan. Ada lagi? Kalau tidak, kita akan teruskan dengan gaya bahasa. Saya rasa Clement, teruskan saja dulu gaya bahasa. Kita ada 15 minit saja. Nanti kalau ada soalan, kawan akan just type sajalah. Oke. Gaya bahasa yang pertama ialah asonansi. Perulangan bunyi vokal dalam baris puisi. Contoh, kata habis bawaan tergadai. Perulangan bunyi vokal E. Apa kesan dia tua, kesan estetika kalau asonansi, Clement? Mencari. Dia sedang mencari jawapan dia, Monica. Apakah kesan estetika penggunaan asonansi? Menimbulkan kemerduan pengucapan. Betul, thank you Joanne juga. Okey, so ingat itu walaupun kamu tidak nyatakan di sini, tapi kamu sentiasa ingatlah. Okey, teruskan. Gaya bahasa yang kedua ialah aliterasi. Perulangan bunyi konsonan dalam baris puisi. Contoh, buntut kena cangkuk onak. Perulangan bunyi konsonan huruf N. Kenapa kamu suka ambil N? Kenapa kamu tidak ambil K? K sana berapa kali? 4. 3. Hai, siapa yang jawab 3 ni? Joanne, kena pakai spek ni tau. Salah. Ya. Ya, ada 4. Bukan apalah, kenapa cikgu kurang sangat dengan N ni? Sebab N ni kan macam cikgu cakap dulu, kadang-kadang N tu ada G kan. Jadi takut kamu tergaris N yang ada G. Tapi Clement sini dia tidak garis lah N yang ada G. Okey lah. Clement pergi garis N yang betul-betul N. Tapi okey lah. Contoh Clement ni okey, tak ada masalah. Cuma kalau kamu ada jumpa huruf vokal lain yang diulang banyak. Macam kalau kita tengok sini, K tu lebih menonjol kan. N tu 3, K tu 4 kan. Ya. Bolehlah. Sebaik-baiknya mungkin bolehlah ambil K tu, buntut kena cangkuk onak. Kalau kamu sebut buntut kena cangkuk onak, mana yang lebih menonjol? Itu ke. Okey, diteruskan. Gaya bahasa yang ketiga ialah anafora. Perulangan perkataan yang sama di awal baris yang berturutan. Contoh, orang. Orang berbunga, dia berbunga. Orang berbuah, dia haram. Yang keempat ialah responsi. Perulangan perkataan yang sama di tengah baris yang berturutan. Contoh, mulut kena suap pisang, buntut kena cangkuk onak. Apa kesan dia kalau macam anafora dengan responsi ni Clement? Menimbulkan penegasan maksud. Ayo, pandai yo, laju sudah Clement jawab. Okey, betul. Teruskan. Responsi pula menimbulkan penegasan maksud. Sama lah tu kan, asal dia repetisi begitu kan, dia penegasan maksud. Seterusnya personifikasi. Pemberian sifat manusia kepada benda tidak bernyawa. Contoh, gunting makan di hujung, buntut kena cangkuk onak. Seterusnya paradoks. Nanti dulu. Gaya bahasa. Wait. Buntut kena cangkuk onak. Kenapa kamu garis kena tu sebagai personifikasi ya? Tengok definisi kamu betul sudah tu, pemberian sifat manusia kepada benda tidak bernyawa. Tapi contoh kamu ni buang. Buntut kena cangkuk onak, ini bukan personifikasi. Okey, kalau gunting makan di hujung kita boleh terima. Sebab makan tu perbuatan manusia. Okey. So yang buntut kena cangkuk onak tu dibuang. Buang. Nanti kamu buang Okey, teruskan dahulu. Paradoks. Paradoks, gaya bahasa yang menimbulkan pertentangan maksud. Contoh, kucing dibunuh, tikus dibelah. Okey, teruskan. Habis. Okey, sekejap.
Gaya bahasa nih, dia ada yang tertinggal nih. Ada sesiapa yang perasan ada gaya bahasa yang kamu jumpa tapi Clement tidak cakap? Coba keluarkan. Coba tengok, okey, kalau kamu tidak terjumpa, cuba kamu tengok dari bawah lah, senang nih dari bawah. 4 baris dari bawah. Orang berbunga, dia berbunga. Apa yang kamu perasan di sana? Baris keempat dari bawah. Repetisi, Orang. Cikgu. Okey, repetisi apa? Bunga. Okey, apa jenis repetisi itu? Perulangan perkataan Kata dalam di baris. baris hadap. Alright, betul. Betul. Perulangan kata dalam baris. Clement, take note, ambil, nanti Okey. tambah dalam bahan. Perulangan Okey, kata Cikgu. repetisi, perulangan kata dalam baris, perkataan Repetisi. berbunga. Berbunga, ah? Oke. Okey. Okey, sekarang cuba kamu orang tengok lagi. Baris keempat dari atas, mendengar gelagat dagang, okey. Dengan baris kelima dan keenam dari bawah. Apa yang kamu perasan? Baris keempat dari atas dan baris kelima dan keenam dari bawah. Ada gaya bahasa apa di sana? Perulangan. Apa dia? Apa dia, Joanne? Perulang. Joanne putuslah, Joanne. Cikgu tidak boleh tangkap. Frasa. Rasa apa, Joanne? Rasa apa, Joanne? Ya itu. Joanne. Okey, mungkin Joanne penalaran tu tidak bagus. Okey. Jawapan Joanne tu sebenarnya betul lah, iaitu repetisi perulangan frasa dalam rangkap. Okey, apa frasa yang diulang? Gelagat dagang, gelagat dagang. Ya, nampak di sana kan? Dah nampak atau tidak? Ada nampak? Apa, Cikgu? Repetisi perulangan frasa dalam rangkap. Okey, mendengar gelagat dagang. Ada perkataan gelagat dagang kan pada baris keempat dari atas. Betul? Ya. So sekarang cuba kamu tengok baris ke-6 dari bawah. Apa didengar gelagat dagang? Okey. Frasa kan tu sebab dia lebih dari satu perkataan. Frasa gelagat dagang diulang pada baris keempat dari atas. Baris keempat dan juga yang di bawah tu kalau kamu tengok 6 dari bawah tu apa didengar gelagat dagang. So gelagat dagang itu ialah repetisi perulangan frasa dalam rangkap. Okey, so selain itu kamu juga nampak sana baris 1 ada perkataan dagang, betul? Bulatkan saja dulu perkataan dagang. Lepas tu di baris 4 ada perkataan dagang lagi, baris 4 Baris 12 ada perkataan dagang lagi. So di situ perkataan dagang kalau dalam puisi ni dia diulang sebanyak 3 kali kalau cikgu tidak silap. Betulkah? Cuba kamu go through balik. Okey. So bila kamu jumpa perkataan dagang itu diulang pada baris 1, baris 4 dan baris 12, cikgu rasa. Okey, di situ ialah gaya bahasa repetisi perulangan kata dalam rangkap. Perulangan kata dalam rangkap. So Clement, cikgu ada tambah 3 tu Clement. Okey, Cikgu. Okay, nanti Clement baiki balik slide tu. Secepatnya terus share saja di grup, ya. Okey. Dapat tangkap kan tadi yang 3 cikgu tambah tu Clement? Ya. Okey. So, ada apa-apa soalan
daripada kamu semua untuk dibangkitkan kepada pembentang ataupun kepada cikgu untuk dijawab sebelum kita tutup. Joanne bilang tiada, Monica bilang tiada. Okay, so kalau tiada soalan, sure tiada soalan. So kalau tiada, kita akan hentikan kelas kita setakat ini. Tiada, okay. So terima kasih kita ucapkan kepada Clement atas pembentangan itu tadi. Okay, satu pembentangan yang cikgu rasa cukup mudah untuk dipahami. Okay, jadi selepas ni Clement akan betulkan slide Clement dan Clement akan share di grup untuk kamu jadikan sebagai bahan nota ringkas kamu lah, penghasilan nota ringkas kamu. Okay, kamu mau menyanyi kah? Mau menyanyi kah? Tidak mau. Tadi bilang mau. Malu kah? Aduh. Kita masih ada 5 minit. Hujan sekarang. Hujan sudah. So kalau begitu, kalau kamu rasa kamu masih mau dengar seloka ini, just pergi cari di YouTube. Cikgu rasa cikgu dah share di grup kan? Nanti lepas ni cikgu share itu link di grup. Kamu bolehlah pergi dengar-dengar. Kalau masa malam-malam tidak boleh tidur, dengarlah. Sebab ada yang cakap boleh sudah ni jadi lagu untuk bikin tidur malam-malam. Okay. So, itu sahaja untuk hari ini. Mari kita ambil gambar dahulu sebelum kita bersurai. Mari buka kamera sekejap. Syarif, cikgu tidak mau tengok muka. Siapa ni perempuan di muka si Syarif tu, Monica? Siapa tu? Selena Gomez pun bukan. Dia kah tu? Siapa tu? Saya ada tu nama dia tapi saya tidak boleh kasih keluar. Siapa nama dia? Miley Cyrus. Betul. Ruth, kenapa kau berpeluh-peluh ni Ruth? Musim sejuk ni sekarang di negeri saya Ruth. Panas cikgu. Panas di negara kamu. Saya demam sedikit. Aduh, kesian. Jaga kesihatan. Kalau rasa kurang sihat, cepat-cepat pergi jumpa doktor. Sebab sekarang ni bikin takut ni. Demam biasa macam dulu yang kita anggap biasa pun sekarang bikin takut kan? Okey, jom kita bergambar dahulu. Okey, senyum yang terindah. Adjust dulu rambut sekejap. Adjust dulu Syarif sekejap. Okey, alright. 1, 2, Syarif kau pergi mana? Sedia 1, 2, 3. Okey, itu sahaja. Terima kasih. Kita jumpa lagi esok. Esok kita harap Monica sudah sihat untuk membentangkan syair ikan terubuk. So, untuk mengetahui macam mana dendangan syair ikan terubuk, nanti cikgu share lagi itu link dendangan, kamu boleh dengar-dengar ya. Bikin bobok malam. Okay, so itu sahaja untuk hari ini. Kita jumpa lagi esok bersama Monica. Bye-bye. Kita doakan Monica cepat sembuh. Kesian dia tuh sekarang kurang sehat. Harap besok dia okey. Okay. So itu sahaja. Bye-bye. Bye. Terima kasih juga. Thank you.